start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. I'm proud of my work, I turned it around. Burning the fuse, I don't wanna burn out. Gotta stay mindful, right? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita. Kita bertemu lagi guys. Saya Rafiq, paldara anda. Alhamdulillah. Minta maaf guys sebab lama sangat tak bersiaran, lama sangat tak buat video disebabkan beberapa perkara yang tak dapat dielakkan dan masalah kesihatan jugalah. Dan juga kes COVID-19 harian yang terlalu tinggi di Malaysia. Satu hari mencapai 20 ribuan sehingga 24 ribuan lah. Satu jumlah yang sangat menakutkan. Tapi setakat 14 September 2021, Malaysia kini telah mencapai komuniti kelompok bagi pemberian dos vaksinasi di serata Malaysia, di setiap kawasan. Kalau ikut statistik, jumlah dos yang telah diberikan adalah 38 juta, iaitu bersamaan dengan satu dos lengkap 21 juta dan juga dua dos lengkap 17 juta. Jadi banyaklah yang telah divaksinkan dan saya percaya ramai antara rakan-rakan Grab kita dan juga pemandu-pemandu e-hailing juga telah lengkap divaksinkan. Dari segi income dan job di kawasan Lembah Klang Valley KL, untuk Just Grab sahaja dah bertambah baik 90% sehingga 95% lah. Satu hari korang boleh dapat minimum RM300 sehingga RM400. Kalau ada nasib boleh dapat sehingga RM500 satu hari. Terutama sekali hari-hari kemuncak lah, peak days, hari Jumaat, hari Sabtu dan juga hari Ahad. Ditambah pula bila hari hujan, dia akan jadi demand sebab customer dah bertambah guys. Driver masih kurang di kawasan Lembah Klang Valley,
tapi customer dah bertambah. Dan macam saya cakap sebelum ni guys, 3 elemen ni wajib ada, harus diterapkan untuk korang boost income. Fokus, disiplin dan juga komitmen kerja, komitmen yang tinggi. And of course on top of that, korang perlu konsisten. Okay, perlu ada konsistensi. Bangun awal pagi sampai malam, bangun awal pagi sampai malam, 12 jam sehingga 13 jam setiap hari. InsyaAllah dengan konsistensi yang korang ada tu, satu minggu korang boleh dapat dalam 2,500 hingga 3,000 ringgit kasar. Okay, kalau satu bulan kemungkinan 8,000 sehingga 10,000 ringgit. 12,000 ringgit pun boleh kasar satu bulan. Tapi hari ni saya tak nak bercerita berkenaan dengan income dan job. Saya akan lebih fokus pada proses dokumentasi bagi pemandu-pemandu e-hailing lah. Kita biasa dengar penyakit 3 serangkai. Bagi e-hailing ni pun ada 3 serangkai dia, iaitu JPJ, APAT dan juga Puspakom. Okay, jika kereta anda sudah melebihi 3 tahun lah. Jadi JPJ, APAT dan Puspakom ni dia berkait rapat, link to each other, connected. Okay, jadi hari ni saya akan bercerita lebih lanjut dari segi cara pendaftaran, konsep dan juga syarat-syaratnya lah. Seperti yang sedia maklum, kerajaan baru-baru ni telah mengumumkan tempoh lanjutan moratorium untuk e-hailing. Macam sebelum ni sehingga 30 September 2021. Tapi sekarang telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Dengan arti kata lain, kerajaan masih melonggarkan syarat-syarat dokumentasi bagi e-hailing lah. Ini termasuklah PSV lesen korang, lesen memandu korang, cukai jalan dan sebagainya, kecuali korang punya motor insurance, add-on e-hailing insurance. Itu wajib diperbarui, kena renew. Kalau korang tak renew, korang kena saman. Dan satu lagi, kalau korang tak perbarui dan tak kemas kini dengan Grab, Grab tak akan bagi job. Saya akan start dengan JPJ dulu. Under JPJ, korang boleh renew korang punya lesen memandu, lesen PSV dan juga cukai jalan lah, road tax. Okay, untuk lesen memandu, korang boleh renew sama ada di mana-mana JPJ yang berdekatan dengan kawasan anda ataupun di Pos Malaysia. Tapi bukan semua Pos Malaysia boleh buat urusan JPJ, hanya di beberapa tempat saja. Okey, macam saya, tempat yang paling dekat adalah di Shah Alam, GPO Pos Malaysia Shah Alam. Okey, jadi korang pergi sana, tak perlu temu janji, just walk in saja, bawa original IC, bayaran 1 tahun RM30, maksimum 5 tahun RM150. Untuk lesen PSV korang hanya boleh buat di JPJ saja, tempat lain tak boleh buat, JPJ saja. Dan dokumen yang diperlukan adalah lesen memandu korang yang sah. Yang kedua, sekeping gambar berukuran pasport saiz, white background. Yang ketiga, pemeriksaan kesihatan, lesen vocational, PSV, medical check up lah. Yang ketiga, bayaran cash, 1 tahun RM20, maksimum 2 tahun RM40 sahaja. Okay, bagi pemeriksaan kesihatan lesen vocational PSV ni, korang boleh buat dekat mana-mana klinik swasta ataupun klinik kerajaan yang buat pemeriksaan inilah. Macam saya sendiri, saya buat di klinik Al-Jazrah di Seksyen 16 Shah Alam. Bayaran hanya RM20 sahajalah. Okay, ada 2 jenis borang. Satu borang yang pertama kali buat PSV, satu lagi borang yang kali kedua dan seterusnya lah. Jadi kalau korang nak dapatkan borang ni, korang boleh klik link kat bawah ni, ataupun dapatkan borang tu terus daripada panel-panel klinik yang buat pemeriksaan ini. Okey, untuk cukai jalan, road tax hanya boleh dibuat di JPJ saja, tak boleh buat dekat Pos Malaysia ataupun mana-mana tempat lain lah. Kecuali kalau kenderaan persendirian, yes, boleh buat di Pos Malaysia ataupun korang boleh suruh ejen insurans korang buatkan lah, tak ada masalah. Tetapi kenderaan e-hailing hanya di JPJ saja. Sekiranya kenderaan anda melebihi 3 tahun, korang wajib untuk buat Puspakom dulu sebelum renew road tax. Itu wajib kena buat Puspakom dulu. Dan cukai jalan ni dia agak complicated sikit, sebab tarikh perbarui cukai jalan ni dia akan ikut sama ada tarikh tamat tempoh Puspakom ataupun tarikh tamat tempoh motor insurans korang, mengikut kiraan JPJ. Saya bagi contoh. Katakanlah korang punya motor insurans mati pada 31 Mac 2022, tahun depan lah. Lepas tu korang punya Puspakom mati pada 30 September 2022, contoh. Okay, ni bulan September kan, korang renew korang punya road tax, dia akan jadi 6 bulan saja. Dia akan ikut tarikh tamat tempoh motor insurans korang. Okay, setelah sampai 31 Mac, korang renew korang punya motor insurans, dia akan jadi setahun. Korang renew korang punya road tax, dia akan jadi 6 bulan. Dia akan ikut
tarikh tamat tempoh Puspakom pula. Dan dokumen yang diperlukan untuk cukai jalan ni adalah IC original pemilik kenderaan ataupun geran kereta ataupun motor insurans kenderaan anda. Yang kedua adalah APAT. Anda APAT ni dia very straightforward. Dia ada satu je lah, EVP. Kita punya EVP, Electronic Vehicle Permit. Kalau kita buka aplikasi Grab kita tekan profile, kita scroll bawah, dia ada tulis EVP, kita tekan, nanti dia akan keluar satu certificate lah, digital for EVP number. Kat situ ada tulis GRB diikuti dengan 6 digit. Itulah kita punya EVP code. Okey, yang itu APAT akan perbarui setiap tahun. Dia akan auto renew untuk kita lah dan dikemas kini dalam aplikasi Grab. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Puspakom. Sekiranya usia kenderaan e-hailing anda melebihi 3 tahun, anda wajib untuk buat Puspakom sebelum perbarui cukai jalan, road tax. Kalau tak buat Puspakom, korang tak boleh renew road tax. Itu syarat untuk e-hailing lah. Okey. Dan kalau korang nak buat Puspakom, pastikan korang punya EVP valid. Kalau dah tamat tempoh, tak boleh nak book untuk Puspakom. Jadi pastikan APAT perbarui korang punya EVP dulu, lepas tu baru book untuk Puspakom. Okey, dokumen yang diperlukan untuk Puspakom adalah korang punya original IC, lepas tu korang punya geran kereta, dan terus korang punya QR code untuk temu janji lah daripada email yang diberikan oleh Puspakom. Dan yang keempat adalah GRB code daripada certificate EVP tu. Korang kena bagi dekat pihak Puspakom lah untuk diorang check dalam sistem. Okay, bagi temu janji Puspakom boleh dibuat di aplikasi Puspakom. Okay, My Puspakom boleh download. Lepas tu korang isikanlah butiran kenderaan korang. Okay, pilih tarikh yang sesuai untuk korang pergi. Dan kemudian korang kena buat bayaran online lah. Untuk pertama kali e-hailing berkala, bayaran RM77 termasuk SST. Untuk kali kedua dan seterusnya, bayaran hanya RM55 saja termasuk SST. Dan saya sarankan kalau boleh untuk Puspakom inspection, sehari sebelum ke Puspakom korang buat servis kereta lah. Okay, apa-apa yang patut servis korang servis lah. Dari segi suspension compartments, macam lower arm, absorber, steering rack dan sebagainya. Okay, kalau boleh tinted sisi depan cermin dan juga cermin depan kasih buka semua. Lepas tu korang punya handbrake kasih adjust, brake pad kalau bunyi tukar, tayar check, kalau botak tukar terus. Okay, dan juga lampu, lampu depan, lampu belakang, lampu kecemasan, make sure semua function lah. Okay, dan pastikan kalau boleh receipt servis tu korang bawa, korang letak dekat seat depan, biar pihak Puspakom nampak lah yang korang punya kereta baru servis, sekali dengan fire extinguisher dan juga first aid box. Okay, untuk 4-seater. Kalau 6-seater, sekali dengan segitiga kecemasan lah. Jadi adalah lebih baik sekiranya semua tarikh adalah selari. Maksudnya motor insurans korang, cukai jalan korang dan juga Puspakom, tarikh Puspakom, semua selari. Jadi korang tak perlu ke JPJ 2 kali setahun lah untuk perbarui korang punya cukai jalan. Okay, last but not least guys, bantuan one off pemerkasa RM500 kepada pemandu-pemandu e-hailing. Baki RM27,627 yang belum menerima bayaran, korang akan terima bayaran korang lah. Saya rasa rata-rata banyak yang dah pun terima bayaran korang. Okay, jadi itu saja daripada saya untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau kemusykilan, boleh terus WhatsApp saya. Nombor saya tertera kat bawah ni. Okay, saya Rafiq, kepala darah anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Rafiq sana. Thank you. Ciao. Kalau macam saya kata kita belum renew lagi, so tak apa ke? Grab masih bagi kelonggaran ke? Kita bagi kelonggaran untuk setakat ni. Tapi kalau macam contoh Encik dah renew, nanti Encik hantar saja dalam aplikasi. Kalau buat masa sekarang, yang kita perlukan insurans saja dulu lah. Buat masa sekarang je. Oh, buat masa sekarang motor insurans sajalah. Betul, kita perlukan motor insurans saja buat masa sekarang. Boleh ya? Okey, kalau yang PSV, road tax semua tu, dia sampai bila kelonggaran dia bagi? Grab bagi? PSV untuk road tax ni kalau ikut MOT, kita tengok MOT bagi kelonggaran sampai hujung tahun ni lah. Tapi untuk daripada polisi Grab ni kita belum confirm lagi. Kalau ada update kita akan bagi tahu dengan driver terus lah. Boleh? Okey, boleh. Alright. Okey, boleh. Okey, cik. Kalau ada macam contoh kesulitan untuk hantar dokumen dalam aplikasi nanti, cik boleh call balik kami. Boleh ya? Oh, boleh. Okey.